Setiap individu, biarpun lelaki maupun wanita, pastinya mempunyai minat serta keinginan yang mereka ingin miliki di usia yang muda. Menurut Jabatan Perdana Menteri, seramai 17,599 individu telah diisytiharkan bankrupt sepanjang tempoh 2020 hingga Mei tahun 2022. Pengurusan wang yang betul memainkan peranan yang sangat penting bagi membantu dalam mengurangkan kos pembelanjaan seseorang itu. Tanpa ilmu yang tinggi dalam mengendalikan pengurusan wang, pastinya boleh menyebabkan pelbagai perkara yang tidak diingini berlaku. Rata-rata, kini kebanyakan golongan anak muda juga semakin terjebak dengan membuat pinjaman serta hutang yang semakin hari semakin membebankan. Menurut Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit PKPK, golongan muda khususnya yang berusia lingkungan 20-an dicatatkan sebagai yang paling ramai di isytihar Muflis. Kebanyakannya, golongan belia ini juga merupakan lepasan universiti dan baru saja menempuhi alam pekerjaan. Antara faktor utama adalah seperti membeli kereta yang melebihi kemampuan, penggunaan kad kredit yang melampau serta pembelanjaan barangan mewah tanpa sedar. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran golongan anak muda tentang isu ini? Apakah cara yang terbaik dalam menyelesaikannya? Okey, itu sedikit sebanyak apa yang boleh kita kongsikan berkenaan topik hari ini berkenaan dengan muflis di usia muda. Kalau kita tengok laporan yang disediakan oleh Tasha tadi tu, rata-rata ada pelbagai aspek lah, daripada membeli di luar kemampuan ataupun cara pengurusan yang gagal, itu boleh menyebabkan seseorang itu diisytihar muflis. Betul. Dan untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, sudah pun bersama dengan kita di studio sekarang ini adalah dua orang tetamu. Yang pertama sekali kita bersama dengan Puan Zarina Alias yang merupakan Pegawai Insolvensi Utama Jabatan Insolvensi Malaysia. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kita juga bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Sihat, Prof? Alhamdulillah, salam Syawal. Salam Syawal. Masih lagi ada 3 hari dalam bulan Syawal ni. Okey. Baik, pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua orang tetamu kita yang mana hari ini kita nak membincangkan tentang topik bankrupt ataupun muflis di usia muda. Bunyinya mungkin sedikit janggal. Mungkin orang beranggapan bahawa orang yang dah berusia sebenarnya yang kebiasaannya akan melalui pelbagai fasa dalam kehidupan yang berkemungkinan akan menyebabkan mereka ini jatuh muflis. Tetapi hakikatnya walaupun pahit untuk ditelan, anak-anak muda kita pun semakin ramai yang sudah pun diisytiharkan muflis. Mungkin sebagai mukadimahnya, kita nak bertanya terlebih dahulu kepada Profesor Doktor, apa sebenarnya yang menyebabkan anak-anak muda ini, golongan di bawah usia 25 tahun ini, muflis? Silakan, Prof. Terima kasih. Kalau kita perhatikan antara faktor-faktor yang menyumbang kenapa golongan muda ataupun kita yang milenial ni dijangkiti. Yang pertama adalah kurangnya dari segi literasi kewangan. Dan bila kita literasi kewangan ni, kalau kita perhalusi lebih lanjut adalah kurangnya ilmu dan juga pengetahuan berkaitan dengan kredit hutang ataupun pinjaman. Kan kadang-kadang dia tak ada ilmu tapi dia kata kena ambillah pinjaman ataupun kata ambillah pinjaman, dia ambil pinjaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan sekarang ni bila kita cakap soalan tentang perkembangan teknologi fintech dan sebagainya, sikap mementingkan kebendaan, materialism, social status. Orang muda ni, you pakai ni, I nak pakai ni. Belum-belumba. Belum-belumba antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang dia dari segi kedudukan kewangan, kemampuan dia memang tak ada. Tapi bila tengok kawan ni mesti nak update kat social media lah, kan itu tak boleh ni kan. Itu antara perkara-perkara yang menyumbang kepada kenapa golongan-golongan belia ataupun muda ni disahkan muflis. Selain pada itu banyak lagi lah. Sebagai contoh, kalau tengok tak dinafikan bahawa kredit facility yang berada di pasaran sepatutnya dia merupakan satu bentuk kemudahan. Sekarang ni dah ada dah kan, orang kata buy now pay later, beli dulu bayar kemudian. Yang kadang-kadang memang kita tak ada pun di kemampuan tapi membolehkan kita untuk membeli, mendapatkan sesuatu. Selain daripada itu, saya juga melihatkan bahawa dari segi kekerapan akses kepada media sosial tu kan, Instagram dah, TikTok lah, ada beg kuning lah. Jana kadang-kadang nak masuk beg kuning nak dapat free shipping. Cakap saya pula. Contoh lah kan. Cakap dulu. Okey.
Itu antara faktor-faktor yang menyumbang kepada kenapa berlaku peningkatan dalam golongan yang belia ni. Okey, baik. Fatin, saya suka bila Prof. Dr. menyentuh tentang literasi kewangan, ilmu dan bagaimana sebenarnya golongan muda kebanyakannya mengikut hawa nafsu dan terikut-ikut dengan apa yang kawan ataupun persekitarannya miliki. Jadi dia pun nak. Ini yang sebenarnya bahaya. Maksudnya dia mungkin berfikiran yang macam tak nak ketinggalan zaman ataupun tak nak terlepas dari peredaran zaman. Tapi sebenarnya mereka masih muda, perjalanan mereka masih jauh. Baik, kita nak tanya juga bagaimana agaknya sekiranya belia ataupun golongan muda ini telah pun muflis. Puan Zarina, ada orang kata peluang untuk mereka untuk memperbaiki balik sebab apa? Jangka masa mereka ni masih jauh, nak beli rumah kan. Suatu hari nanti ada anak-anak, nak sediakan segala kemudahan. Tapi bagaimana agaknya peluang cerah atau tidak untuk mereka yang bawah 25 tahun ni untuk tidak orang kata diisytihar muflis? Okey. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV3 khususnya program Wanita hari ini kerana sudi menjemput wakil daripada Jabatan Insolvensi. Kalau dilihat di sini, Jabatan Insolvensi bukan hanya menjaga ataupun mentadbir kes-kes kebangkrapan, malah kita juga mentadbir kes-kes penggulungan syarikat dan juga pembatalan pertubuhan dan juga kesatuan sekerja. Jadi merujuk kepada golongan belia ataupun usia muda muflis ni, dia bukan hanya tertumpu kepada usia muda ataupun golongan belia. Dia kalau ikutkan dekat sini Jabatan Insolvensi mentadbir kes-kes kebangkrapan yang meliputi semua golongan. Daripada umur 25 ke bawah, iaitu kalau ikutkan statutory untuk umur memasuki kontrak ialah 18 tahun. Ada yang umur di antara 60 tahun pun boleh diisytiharkan bankrupt. Jadi dalam keadaan ini bankrupt bukan selama-lamanya bankrupt. Terdapat peluang untuk bankrupt tu keluar daripada perintah kebangkrapan. Sukacita juga saya ingin menjelaskan di mana takrifan bankrupt atau muflis ini dapat dijelaskan ataupun didefinisikan, iaitu penghutang gagal menjelaskan hutang kepada pemitang dan pemitang akan mengambil tindakan perintah kebangkrapan di Mahkamah Tinggi apabila nilai had minima ataupun threshold tadi melebihi 100,000 dan ke atas. Ini bukannya kita ni takbir kes kebangkrapan apabila hutang katakanlah pemitang tu tadi mempunyai tuntutan terhadap penghutang iaitu katakanlah 100,000 dan ke atas, terus mendapat perintah kebangkrapan di mahkamah. Sebenarnya tidak. Dia perlu melalui proses-proses yang tertentu. Sebagai contoh, dia memulakan dengan penghakiman sivil, kemudian disusuli dengan notis kebangkrapan dan juga petition pemitang. Jadi sekiranya penghutang itu tadi gagal menjelaskan hutang kepada pemitang, mahkamah sekiranya berpuas hati akan memerintahkan perintah kebangkrapan terhadap penghutang tersebut. Maknanya dia bukan instantly lah. Tapi dia melalui proses yang sangat, orang kata ada beberapa proses juga yang kenapa kita nak kena melalui proses tu kalau kita boleh menguruskan dari awal kan? Kita nak tanya juga kepada Prof. Kalau kita tengok sekarang ini kan, remaja ataupun belia sekarang ni dia tak jauh beza daripada orang yang dah bekerja. Kerana ada pendapatan dari segi beasiswa, pendapatan dari segi ibu bapa dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya untuk mereka ini bijak menguruskan wang dengan sebenarnya memfokuskan apa yang mereka perlu mengutamakan selain daripada keperluan barang-barang handbag ke kan, kasut dan sebagainya, telefon bimbit, Prof? Jadi dalam konteks ini saya melihat bahawa benda yang paling penting adalah dari segi kita perlu pertingkatkan dari segi kita kata ilmu dan juga penguatan bagi tangguhan kredit tadi. Sebab kalau kita perhatikan kebanyakan belia remaja memang dia terlampau fokus kepada current consumption. So kita harus ingat pada bahawa ada keperluan-keperluan pada masa hadapan yang lebih mendesak, sebagai contohnya adalah untuk memulakan kehidupan selepas bekerja. Jadi ini antara perkara-perkara yang mereka perlu beri perhatian. Jadi ke konteks ni adalah dia perlulah cari kaedah ilmu bagaimana dia dapat meningkatkan pada kemahiran-kemahiran. Selain pada itu dia juga perlu ada jati diri lah ya. Bila kawan ajak kita ialah membeli satu perkara tu, jadi dia perlu beri perhatian, kata ada lagi keperluan-keperluan yang lebih. Kita perlu macam kita cakap, perlu keperluan berbanding dengan kehendak tadi. Itu yang kita perlu beri keutamaan dalam konteks ni untuk memastikan bahawa kita tidak sewenang-wenangnya terjebak dalam
tadilah kita kata kancah untuk kita berhutang tadi tu. Betul tu. Tapi itulah bila kita bercakap keperluan dan kehendak, kita dah sering kali sebenarnya. Betul. Malah semua orang tahu tentang apa keperluan masing-masing dan apa sebenarnya kehendak masing-masing. Contohnya sekarang ni kan makin lama makin banyak konsert yang bakal berlangsung, yang telah pun berlangsung dan sebagainya. Ada Prof, anak-anak muda yang sanggup jual peti sejuk. Okay. Jual telefon bimbit masing-masing, telefon pita masing-masing untuk membeli tiket ke konsert untuk mendapatkan tiket yang paling mahal, seat yang paling best. Okey, Uyana, saya rasa dalam konteks ni sebenarnya dia tidak berlaku adil. Adil tu dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks ni kan, sepatutnya pada usia dia ni apa yang lebih penting? Adakah menghadiri konsert ataupun mungkin dengan duit yang ada tadi sepatutnya dia boleh menggunakan untuk menyimpan ataupun untuk membuat pelaburan yang boleh dapat return kepada dia. Instead of ialah mungkin saya tidak kata salah pergi konsert, tetapi saya rasa ada benda-benda yang lebih penting yang harus diberi keutamaan berbanding tadi itu. Ataupun mungkin kalau nak pergi sekalipun, ukurlah baju di badan sendiri. Berapa duit yang kita ada supaya kita pergi ke konsert mengikut kemampuan diri sendiri. Tapi kalau dah jadi sampai apa yang ada dia nak dijual semata-mata untuk konsert itu, kemudian dah habis konsert, macam mana? Dia dapat konsert sehari je. Takut lepas tu dia nak makan apa dan sebagainya. Itu yang kita takut tu, konsert sehari lepas tu dia punya kedudukan tak kurang. Mungkin gunakan kredit kad, mungkin ada kan. Jadi bila kredit kad tu gunakan kredit kad. Lepas tu bayar pula minimal 5%. Sebab kita kena ingat itu sangat trap kita lah dari segi itu. Baik, Prof. Fatin, Puan, ini yang sebenarnya masalah sosial yang kita nak bincangkan pada hari ini. Puan Zarina sendiri, betapa merisaukan statistik berkenaan dengan anak-anak muda, golongan muda yang muflis di usia muda ni. Sangat merisaukan ataupun tidak? Kalau ikut statistik Jabatan Insolvensi setakat untuk 5 tahun ke belakang, kalau dilihat golongan umur yang paling tinggi iaitu 35 hingga 44 tahun. Itu yang golongan umur yang sangat tinggi untuk Jabatan Insolvensi takbir kes-kes kebangkrapan. Iaitu sebanyak 13,073 kes. Berbanding dengan golongan lain yang kedua iaitu golongan umur di antara 25 hingga 34 tahun. Ini kalau nak kata risau, memang kita risau. Sebab kalau boleh elakkan daripada perintah kebangkrapan. Sebab kalau di sini bila seorang penghutang telah diisytiharkan perintah kebangkrapan oleh mahkamah, kesan daripada perintah kebangkrapan itu sendiri, segala aset dan juga harta bankrupt akan terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi. Jadi macam mana Ketua Pengarah Insolvensi ini buat apa yang KPI ataupun Ketua Pengarah Insolvensi ini mengambil tindakan terhadap harta tersebut. Itu dengan menghasilkan aset tersebut dan juga mengagihkan kepada peminta-peminta yang telah memfailkan tuntutan ke Jabatan Insolvensi. Jadi di sini Jabatan Insolvensi ini mentadbir kes yang telah muflis. Jadi diingatkan juga kepada golongan belia di luar sana supaya elakkan daripada perintah kebangkrapan tersebut. Jadi sekiranya ada masalah, rujuk kepada agensi ataupun kepada institusi kewangan ataupun peminta itu sendiri. Macam mana untuk struktur balik ataupun penjadualan semula bayaran kepada peminta. Jadi nasihat, sukacita saya juga memaklumkan, menasihat kepada golongan muda di luar sana supaya elakkan daripada beringatlah kan kebangkrapan. Dan menarik sebenarnya apa yang dikongsikan Puan Zarina ni, sebenarnya boleh buka mata kita juga kan. Kalau kita nak berbelanja tu kita mengikut kemampuan kita lah, janganlah ikut kawan tu mungkin pendapatannya luar biasa. Betul. Dan kejap lagi kan Fatin, kita boleh tanya kepada Prof dan juga Doktor, apa sebenarnya kesan daripada seseorang yang muflis ni? Mungkin anak-anak muda ni dirasakan macam lah muflis, tak apa, biarlah muflis pun muflis lah, tetapi mereka tak tahu muflis itu sebenarnya memberi implikasi yang besar kepada kehidupan mereka yang sebenarnya jauh lagi perjalanan hidup mereka. Okey, lepas ni kita akan tanyakan kepada Prof, tapi kita nak dengar juga Yana pendapat dan juga kata-kata orang ramai di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Saya rasa budak-budak sekarang ni dia kena banyak better planning lah untuk macam nak beli sesuatu, because especially kereta, bila tengok orang pakai kereta tu dia nak, bila orang tengok orang beli rumah tu dia nak, tapi dia tak tahu orang yang beli tu sebenarnya dah go through banyak dah perjalanan dan proses untuk sampai ke situ. Jadi dia rasa benda tu senang dan dia boleh just purchase dengan easily. Jadi saya rasa sikap tu kena ubah kot. Ukur baju di barang sendiri. Jangan ikut orang lain lah.
Okey, pendapat saya sebenarnya sebagai seorang generasi yang baru ni, kita banyak komitmen dari segi jangan ikut terlalu nafsu especially on buying something. Sebab saya cakap terus terang, generasi baru ni kita ada Instagram, TikTok, kita senang mudah terikut. So kalau boleh kita mengikut kemampuan kita dan kita kena ada plan for our future, especially on money ways. Sebab sekarang ni memang banyak gila anak-anak muda ataupun generasi baru seperti saya juga yang kita kadang tengok macam best lah benda ni, ada promosi ada sale lah, kita akan terus beli. Kalau boleh berfikir dulu sebelum nak membeli sesuatu atau nak buat sesuatu keputusan. Okey, untuk saya memang saya setuju sebab benda ni untuk masa depan dan kita kena ada plan A dan plan B. Contoh masa PKP hari tu. Kalau kita ada simpanan atau kita ada aset, at least kita bolehlah gunakan untuk seketika untuk diri kita. Sebab benda macam ni, macam saya cakap tadi, kita kena ada plan. Especially as a lelaki macam saya, memang kena ada backup plan sebab kita ada banyak tanggungan yang kita nak kena jaga. Especially macam saya, kena jaga family semua. So kalau boleh, kena ada plan A, plan B. Wajar kalau mampu. Sebab especially macam bangsa Cina, diorang agak bijak untuk macam invest dekat rumah, beli lepas tu sewa kat orang, itu adalah salah satu investment yang agak bijak bagi saya. Jadi tidak salah kalau mampu, tapi kalau tak mampu, jangan banyakkan hutang anda. Sekarang saya dah faham dah kenapa jejaka-jejaka tu tadi memang cerewet. Sebab hari tu mereka datang ke studio untuk berbicara tentang topik lelaki ni sebenarnya cerewet ataupun tidak. Tetapi saya kira kalau sesetengah lelaki ni memang cerewet, terutamanya apabila berkaitan dengan kewangan. Okey, baik. Seperti tadi saya dah tanyakan kepada Puan Zarina. Puan, apa sebenarnya kesan kepada seseorang itu sekiranya diisytiharkan muflis? Kemudian ada beza ataupun tidak muflis dan juga kena blacklist? Sama ataupun tidak, Puan? Okey, soalan pertama Puan tadi iaitu kesan daripada perintah kebangkrapan. Secara umum di dalam Akta Insolvensi ataupun Akta 360 menjelaskan apabila seorang penghutang telah diisytiharkan perintah kebangkrapan oleh mahkamah, segala harta bankrupt ataupun aset bankrupt itu sendiri akan terletak hak kepada ketua pengarah insolvensi bagi tujuan penghasilan juga pengagihan kepada pemitang. Ini secara general rule. Tapi kesan sebaliknya lain juga, bankrupt ni dia tak boleh keluar negara. Tak boleh membuka akaun. Tidak boleh meneruskan apa-apa tindakan di mahkamah. Dalam keadaan ini, bankrupt itu tadi boleh mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada ketua pengarah insolvensi untuk meneruskan apa-apa tindakan, contohnya untuk bekerja. Untuk bekerja di luar negara sebenarnya tidak boleh, tetapi dengan kebenaran ketua pengarah insolvensi, bankrupt itu tadi boleh untuk bekerja di luar negara. Tapi kena minta izin terlebih dahulu. Okey, Puan Zarina, kalau dia nak pergi tengok konsert K-pop, itu memang tak boleh. memang tak boleh lah kan? Babak dia Di luar negara lah tak boleh. Memang Kalau tak di boleh. Malaysia boleh. Tapi ada juga kes yang ada yang bankrupt bertanyakan kepada jabatan, boleh ke saya pergi Sabah Sarawak? Saya bankrupt. Itu soalan yang sering kita terima daripada orang awam, especially yang bankrupt lah. Sebenarnya Sabah Sarawak boleh, tetapi tidak boleh pergi keluar negara. Maksudnya Sabah Sarawak Luar negeri. kebahagiaan dari mereka. Itu saya nak maklum sini. Tapi sebenarnya apa-apa tindakan sebagai contoh kesan lain, kalau seorang ini yang telah diisytiharkan muflis, dia tidak boleh jadi pengarah syarikat, tidak boleh menjalankan perniagaan, sama ada perkongsian ataupun persendirian, ataupun bekerja dengan ahli keluarga ataupun saudara mara. Sebenarnya dalam keadaan ini sebenarnya tidak boleh, tetapi sekiranya bankrupt mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh jabatan, sebenarnya bankrupt boleh. Bankrupt ni bukannya sebagai satu jalan yang terakhir untuk meneruskan kehidupan. Yang penting ialah bankrupt itu sendiri kena bekerjasama dengan insolvensi. Jadi sekarang ni kita dapat tahu banyak kes-kes yang Jabatan Insolvensi takbir, kebanyakan kes bankrupt ni dia dah lama dah bankrupt. Katakanlah 10 tahun yang bankrupt, tapi tak pernah langsung hadir ke Jabatan Insolvensi. Yang ini menyukarkan jabatan macam mana untuk takbir kes ni dan secara langsung bagaimana untuk melepaskan bankrupt itu tadi. Okey, kejap lagi kita akan cerahkan kepada mereka. Tapi saya nak tahu juga dalam faktor demokrasi kita tak nak jadi prejudis lah yang mana lelaki dan wanita. Sebenarnya lelaki lebih banyak mengikut statistiknya Prof ya, di isytihar muflis. Apa agaknya faktornya Prof? Dan seterusnya kita nak tahu juga, kalau tadi kita menyaksikan laporan tu ada pinjaman 5 serangkai. Itu pertama kali saya dengar tu Prof. Penyakit je, penyakit 3 ada. serangkai. 3 serangkai. Jadi 5 tau. serangkai. Mungkin Prof boleh kongsikan.
Okey, kalau kita tengok statistik kan, mungkin nanti pun boleh komen daripada Puan Zarina. Memang betul lah, nampaknya lelaki champion lah ya. Champion dari segi ini. Okey. So apa antara faktor-faktor yang menyumbang kenapa kebanyakan ini? Yang pertama kita harus lihatlah dari segi role and responsibility, terutamanya lelaki sebagai ketua keluarga, sebagai suami. Jadi dari segi dia perlu menyediakan keperluan untuk keluarga, rumah, tempat tinggal tadi itu, pakaian, kenderaan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian juga menunjukkan bahawa dari segi risk terhadap ataupun kita kata risk of tolerance lah. Maknanya lelaki ni lebih tinggi berbanding wanita. Malahan kalau kita perhatikan juga dari segi soal pendapatan ya, berdasarkan pendapatan secara umumnya lelaki punya pendapatan on average tu higher than wanita. Ini antara faktor-faktor yang menyumbang kenapa peningkatan berlaku terutamanya dalam kalangan lelaki lah. Bila nak bercakap tadi tu, saya ingat Fatin dia tanya salah tentang 5 serangkai tadi. Yang kata tadi penyakit 3 serangkai. Pinjaman pun ada 5 serangkai. Mungkin bukan 5 serangkai, 6, 7, 8 serangkai pada. Tapi ini antara saya ingat kategori keberkerapan lah. Yang pertama adalah saya ingat dari segi pinjaman peribadi personal loan. Lepas tu yang kedua adalah dari segi pinjaman perumahan, pinjaman perniagaan, perniagaan dan juga hutang kad kredit. Sewa beli kenderaan. So ada 5 ni, ini ada 5 serangkai. Tapi kalau kita tengok secara umumnya, ini adalah bentuk-bentuk pinjaman hutang yang memang kita biasa, sebagai pengguna biasa memang ada. Macam lazim kan? Lazim pinjaman yang lazim dilakukan. Betul. Semua saya rasa tidak salah. Itu adalah bentuk fasiliti. Kemudian tapi kita sebagai seorang pengguna isi rumah, kita kena tahulah had-had kita. Dia ada had-had dia. Sepatutnya lihat berapa debt service ratio disebabkan perkhidmatan hutang. Kalau kita mengikut bank negara, not more than 40%. Maknanya kalau dah lebih pada tu, maknanya janganlah. Ini gali lubang, tutup lubang, ambil hutang baru tu yang lama-lama tu problem tu. Betul. Jadi apa yang Prof katakan, sebenarnya tak kira lah berapa rangkai sekalipun pinjaman itu, literasi kewangan dan juga ilmu itu tadi yang lebih penting. Sebab kalau kita mampu dan tidak memberi beban yang begitu teruk kepada kewangan kita, tidak mengapa. Tetapi jangan samakan kewangan kita dengan kewangan orang lain. Betul. Terikut kehendak kita dan kehendak orang lain. Ini yang akan menjadi bahaya. Betul. Dan saya nak tanya kembali kepada Puan Zarina. Tadi tak sempat menjawab soalan saya. Adakah berbeza ataupun sama sebenarnya Muflis dan juga blacklist ni? Dia sebenarnya ada perbezaan dia, Puan. Yang blacklist ni dia bukan lagi diisytiharkan bankrupt. Dia masih lagi boleh diselamatkanlah daripada perintah kebangkrutan tu tadi. Yang blacklist ni lah? Blacklist. Yang disenarai hitamkan. Ada dalam keadaan di mana ada penghutang yang telah disenarai hitamkan tapi loan lepas. Ada dalam keadaan macam tu. Itu bergantung kepada polisi pihak institusi kewangan itu sendiri. Tapi kalau dilihat di sini, orang yang telah isytihar bankrupt, dia tidak boleh memasuki apa-apa kontrak. Dia tidak boleh membuka akaun. Tidak boleh sebagai contoh untuk membuat pinjaman. Itu adalah kesan daripada perintah kebangkrutan. Jadi apabila dapat je perintah kebangkrutan, secara langsung Jabatan Insolvensi akan mentadbir kes-kes kebangkrutan. Suka cerita juga saya ingin maklumkan, Jabatan Insolvensi ini bukan membangkrupkan individu bankrupt sendiri. Jabatan Insolvensi ialah mentadbir dan menguruskan kes-kes kebangkrutan. Yang membangkrupkan ialah petitioner ataupun dipanggil pempetition, iaitu pemilihan itu sendiri, sama ada individu, syarikat ataupun institusi kewangan. Dan kebiasaannya mereka yang di blacklist ni disebabkan oleh? Disebabkan kegagalan menjelaskan hutang kepada pemitang. Baik. Saya pasti ini juga boleh Prof jawab berkenaan dengan baru-baru ni kita memang seluruh dunia kan kita berdepan dengan masalah kewangan, masalah ekonomi yang sangat-sangat teruk. Tak ketinggalan juga mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka terpaksa meminjam dan sebagainya. Kalau kita sentuh berkenaan dengan Muflis ni kan, mereka dah tak ada pendapatan untuk nak membayar pinjaman tu Puan Prof. Bagaimana agaknya untuk mereka, keadaan mereka dan juga bagaimana untuk mereka keluar daripada keadaan ini? Adakah ada tahap-tahap umur mereka tu yang mereka akan digugurkan Muflis? Taraf Muflis tu. Kalau dilihat sini 4 peruntukan di bawah Akta Insolvensi bagaimana bankrupt untuk keluar daripada perintah kebangkrutan sebenarnya. Sebab kalau dilihat sini bankrupt bukan selama-lama diisytihar bankrupt. Terdapat peruntukan di bawah Akta di mana yang pertama itu pembatalan melalui perintah mahkamah. Sekiranya bankrupt ini telah dibankruptkan pada hari ini sebagai contoh dan esok pun boleh buat permohonan pembatalan sekiranya hutang tadi telah diselesaikan sepenuhnya ke Jabatan Insolvensi. Dan di sini mahkamah akan memerintahkan kes tersebut dibatalkan. Yang kedua itu pelepasan melalui mahkamah. Pelepasan
kawasan ini di bawah subsection 33/3 di mana mahkamah akan meneliti laporan Ketua Pengarah Insolvensi sama ada berapa jumlah peratusan dividen yang boleh dibayar, kerjasama yang telah diberi oleh bankrupt itu kepada jabatan. Dan sekiranya mahkamah berpuas hati, mahkamah juga boleh melepaskan bankrupt itu daripada perintah kebankrapan. Tetapi takluk bantahan daripada pemiutang. Yang ketiga iaitu pelepasan melalui sijil Ketua Pengarah Insolvensi. Di mana berbeza dengan yang kedua tadi, mahkamah yang memberi keputusan. Tapi yang ketiga adalah pelepasan perakuan sijil Ketua Pengarah Insolvensi. Di mana Ketua Pengarah Insolvensi mempunyai budi bicara bagaimana untuk melepaskan bankrupt itu daripada perintah kebankrapan. Antara kriteria utama ialah peratusan dividen yang boleh dibayar. Apa yang dimaksudkan peratusan dividen, iaitu bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh bankrupt itu setiap bulan ke Jabatan Insolvensi. Ya, ini adalah dividen yang jabatan akan bayar kepada pemiutang yang telah memfailkan tuntutan ke Jabatan Insolvensi. Jadi di sini juga takluk juga bantahan daripada pemiutang. Dan yang terakhir itu pelepasan secara automatik. Dan ini merupakan permohonan bankrupt di mana bankrupt boleh memohon pelepasan secara automatik ini 3 tahun daripada tarikh pemfailan statutory dokumen, iaitu borang penyertaan hal ehwal. Jadi antara 4 ni yang paling popular point iaitu pelepasan Ketua Pengarah Insolvensi. Ini sangat popular. Kita pun macam terpegun juga kita terpegun mendengar, sebab macam melihat kepada prosedur ini sememangnya yang mana kita tahu berkenaan dengan insolvensi sendiri memerlukan mereka yang meminjam untuk bekerjasama untuk kita menyelesaikan semua prosedur-prosedur ini. Okey, kita nak tanya kepada Prof juga berkenaan dengan kita tak nak menyalahkan sesiapa. Kita sekarang ni nak mencari titik tengah untuk kita sedar dan juga kita menguruskan keuangan kita dengan baik. Mungkin juga disebabkan perangai ataupun kita ada attitude meminjam. Attitude tak boleh tengok orang lebih. Attitude macam tak apa, pakailah dulu. Biar apa-apa asal bergaya. Bergaya. Orang Perak kan. Okey. Dan ini sebenarnya yang perlu kita letakkan satu tahap yang mana kita dah tak boleh dah sekarang ni melihat kepada tekanan ekonomi sekarang ni, Prof, kan? Bagaimana untuk kita memberi pencerahan kepada mereka? Saya rasa benda yang paling penting adalah macam saya cakapkan awal-awal tadi adalah knowledge is power lah. Jadi saya rasa sekiranya rakan-rakan kita mungkin ada berhadapan dengan masalah kebutangan yang serius. Saya rasa jangan ambil jalan pintas, jalan mudah. Kadang-kadang kan ada problem, lepas tu ambil pinjaman daripada sumber-sumber yang illegal. Kan yang ni kita kena elak, ataupun kadang-kadang ada terlibat dalam skim-skim cepat kaya. Sebenarnya benda ni kita boleh sendiri. Macam seperti contoh, kita boleh self check. Kita dah tahu dah pinjaman yang kita tahu berapa banyak. Dah ada had dari saya beri panduan not more than 40%. Jadi sekiranya kita juga menghadapi masalah, kita janganlah tanya pada netizen. Di luar sana tu macam-macam dia beri pandangan. Nurtizen kan ya. Sebenarnya banyak lagi kat situ kan yang ada. Kita ada sebagai contoh ya, agensi-agensi seperti agensi kaunseling perusahaan kredit yang mereka sendiri memang ada program yang sangat bagus, AKPK, iaitu Debt Management Program. Jadi saya rasa kalaulah kita ada ilmu, ada pengetahuan, kita dapatlah sebenarnya mengubah status kita dari bebanan hutang tu daripada very chronic, kita dapatlah membantu kita keluar daripada kepompong tu. Sebenarnya kita jugalah yang memerlukan untuk kita bergerak ke arah tersebut tadi tu. Sedikit Prof, berkenaan dengan peranan keluarga sendiri kan. Mungkin bila dah terdesak, dah minjam dan sebagainya, dia melibatkan keluarga juga, nak kena pinjam duit dan menyusahkan semua orang. Peranan keluarga sikit Prof. Saya rasa dalam konteks inilah ya, kita tahu di luar sana bahawa ramai sebenarnya yang pinjam daripada alung, kita kata. Sebab natijahnya, implikasinya lah kesannya kepada keluarga. Keluarga juga menerima ancaman. Jadi dalam konteks ini saya rasa apa salahnya keluarga mungkinlah boleh jadi skim perbankan tanpa faedah. Kalau pergi ke bank, isi kewangan kan, skim perbankan tanpa faedah. Maknanya kita terpaksalah menghulurkan bantuan untuk memastikan bahawa mungkin anak-anak kita, ahli keluarga kita tu tidak berhadapan dengan bebanan masalah kewangan tadi. Seperti yang Puan Zarina kata, kalaulah diisytiharkan implikasinya banyak. Tambah satu saya rasa mungkin kita terlupa adalah kalau dia nak jadi politician pun dia tak boleh kan? Tak boleh. Nampak? Kuburlah hasrat itu kita nak jadi adun ke ahli parlimen, maknanya tak boleh lah kalau dia situ. Jadi itulah perkara. Keluarga perlu bersama-sama. Kita jangan tinggalkan ahli keluarga kita yang berhadapan masalah kita bersama-sama dengan dia untuk membantu keluar daripada kepompong ni. Okey, baik. Dan pucuk pangkalnya tadi adalah berbolak-balik kepada ilmu itu tadi. Betul ya, ilmu Prof? dan kemahiran. Baik, dan di hujung perbincangan ni kan, Prof, secara ringkasnya, sekiranya seseorang itu mungkin merasakan bahawa dia bakal berhadapan dengan bankrupsi, apa yang perlu dilakukan? Pesanan dan tips kepada mereka di luar sana. Kepada bakal yang diisytiharkan muflis supaya membuat
persoalan semula dengan pihak pemihutang ataupun institusi kewangan. Yang ini merujuk kepada penghutang. Tapi kalau dah yang muflis, supaya hadir segera ke Jabatan Insolvensi supaya jabatan boleh melihat sama ada tuntutan tersebut sahih ataupun jumlah itu adalah betul ataupun tidak. Dan juga berilah kerjasama kepada jabatan supaya jabatan boleh membantu bankrupt tadi untuk keluar daripada perintah kebangkrapan. Jadi kerjasama yang amat tinggi daripada bankrupt ini amat penting supaya pada masa dia tidak memberi kesan pada masa sekarang tapi pada masa akan datang kes ni dapat dilepaskan pada satu hari untuk dipertimbangkan untuk pelepasan. Baik, yang paling penting adalah beri kerjasama dengan pejabat insolvensi. Saya rasa ini antara perkara yang perlu kita beri perhatian. Terutama saya setuju cakap Puan Zarina. Kebanyakan pada kita mereka yang menghadapi masalah ni dia jarang-jarang, kadang-kadang sebenarnya dia nak call institusi kewangan ataupun dalam konteks bank. Kan bank bila kita buat pinjaman dia ada loan officer, credit officer. Sepatutnya kita hubungi mereka sekiranya kita berhadapan dengan masalah. Macam mana kami ni nak menstruktur semula pembayaran kami. Ini yang kita ramai yang kita take things for granted lah. Sebenarnya ada di sana kan, bank-bank memang ada dia punya wealth advisor, financial advisor yang memang boleh bagi consultation untuk macam mana nak struktur pembayaran. Dan alasan tak tahu tak boleh digunakan. Tak boleh. Sebab dah tahu meminjam kena tahu semua cara nak menyelesaikan hutang itu tadi. Okey, kita nak ucapkan terima kasih. Kalau ada panjang lagi masa, kita banyak lagi soalan ni sebenarnya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Zarina Alias selaku Pegawai Insolvensi Utama Jabatan Insolvensi Malaysia dan juga Prof Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia atas pencerahan topik kita hari ini. Betul tu. Terima kasih sekali lagi dan kepada anda jangan ke mana-mana sebab sekejap lagi kita nak terbang naik pesawat. Ya, selepas ini.